Ada lagi saudara. Bukan terhenti sangat kesedar. Ini juga berlaku apabila Kementerian Sumber Manusia. KSM Sumber Manusia hari ini dipimpin oleh ahli parlimen daripada Batu Gajah, Bisiwa Kumar. Bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia digesa untuk memberi penjelasan berhubung isu pemberian kontrak pembinaan Pusat Rehabilitasi Neurorobotik dan Cybernex Kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso. Duit Perkeso pun, saya, nilai kontrak adalah 654 juta di Ipoh Perak tanpa tender terbuka. Katanya atas alasan menjimatkan masa. Takkanlah tender sebegitu besar dengan jumlah 654 juta. Saudara, ahli parlimen Ipoh Barat, M. Kulasigaran, dulu dia pernah jadi menteri di kementerian tersebut, saudara, yang menjaga awal ni. Jadi katanya, menurut pengetahuannya, projek tersebut bernilai sekitar 500 juta. Hanya 500 juta ketika beliau menjadi Menteri Sumber Manusia. Saudara, semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada 2018, projek ini hanya bernilai 500 juta. Pada masa itu, saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah. Dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, SCDC. Dan akhirnya memperoleh tanah di Bandar Baru di Meru, di Ipoh, saudara. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka. Tapi tender 654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Saya harap Suruhanjaya Pencegah Rasuah boleh masuklah keadaan ni. Kena. Ini bukan sikit sebab jumlahnya 654 juta. Daripada 500 juta, beza 154 juta. Bukan kaleng-kaleng. Jadi katanya dia minta Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso menjelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang telah ada yang anda keluarkan, apakah kemudahan tambahan yang ada anda bina dengan wang tambahan itu. Itu persoalan yang dilontarkan oleh Parlimen Kulasigaran, ya saudara. Bagaimanapun menurut laporan Malaysia Kini, kabarnya Malaysia Kini telah pun menghubungi Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso berhubung dakwan tersebut, namun masih belum mendapat maklum balas. Sebenarnya pada 24 Mei lalu, Kementerian Sumber Manusia dalam jawapannya terhadap soal Kulasigaran di Parlimen, mereka berkata projek tersebut diberi keizinan untuk perolehan secara runding terus oleh Lembaga Perkeso pada 23 Februari 2022. Lembaga pengarah saja. Ini yang kadang-kadang saya tak nak menuduh saya, ini kadang-kadang membuatkan rakyat mempunyai persepsi adanya kong kali kong. Itu keadaan saya. Ini tak tahulah saya nak tuduh, saya tak mau menuduh. Kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat segeralah menyiasat. Jika benda ni ada berlakunya salah laku, maka perlulah mereka bertanggungjawab dibawa ke muka kehadapan supaya agar warga yang lain memberi kesadaran pada yang lain. Ya, ini keadaannya katanya projek besar melalui tender terus cenderung melibatkan rasuah dalam jumlah wang yang besar. Jadi kata Kulasigaran, ketika saya menjadi menteri, saya bertegas bahawa projek ini mesti melalui tender terbuka. Tapi apabila anda menjalankan tender terus untuk projek besar, anda mengelak peluang yang adil dan sama rata di kalangan kontraktor, katanya. Itu keadaan, saudara. Sebab itu beliau menggesa Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso untuk membuat satu kenyataan, memperjelaskan kepada warga mengenai keputusan kerajaan saat ini agar kenapa tidak memberikan tender secara terbuka dengan kenaikan kos projek sebanyak 154 juta. Sekarang, saudara, semua main juta-juta lah. Naik angin saya, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Apa nak jadi negara kita ni? Lepas satu. Memanglah kita mengharapkan pembongkaran demi pembongkaran. Kita tak mahu lagi benda ini diswep under the carpet ataupun segala sampah sarap disapu di bawah permaidani. Macam semalam saya tak dapat membuat laporan sebab saya berada di Jendela Baik. Semalam ketibaan Tan Sri Muhyiddin telah pun disambut dengan suara selamat datang kluster mahkamah. Berani pula kakak tu. Berubah muka Tan Sri. Bagi saya lah, saya tidak mahu untuk memadankan muka ataupun menyorak atas segala. Tapi
Itulah keadaannya. Saya yakin ini adalah kakak itu selama ni dia sentiasa mengikuti perkembangan perbicaraan Datuk Seri Najib yang dituduh perompak, penyamun dan sebagainya oleh Tan Sri Muhyiddin selama ini. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin pula kali ini dibawa ke muka pengadilan, dia bagi dia lah muka dia geram bersara. Sebab dia kata selamat datanglah kluster mahkamah. Bagaimanapun saya melihat bahawa tiada banyak pun, tak ramai mana pun penyokong daripada Parti Bersatu yang mengiringi Tan Sri Muhyiddin. Apakah mereka sudah hilang sokongan? Itu yang jelas yang kita lihat saudara. Dan saya merasakan bahawa apabila sepanjang saya tengok fakta kes, pertama sekali peguam yang mewakili Tan Sri Muhyiddin adalah peguam juga yang mewakili Datuk Seri Zahid. Iaitu Datuk Isham Teh Potek. Dan kabarnya bahawa semua ini akan dirangkum dalam satu di mana mahkamah menetapkan sebelum 30 Jun bagi pembelaan menjawab permohonan dan turut menetapkan 14 Julai bagi pendakwaan membalasnya. Jadi perbicaraan sepenuhnya saya rasa akan berjalan bermula daripada bulan Julai akan datang. Itu yang saya dapat lihat dan keputusan belum tahu. Tan Sri Muhyiddin telah pun dibebaskan seperti biasa dan saya mengharap teman-teman jangan kita menjatuhkan hukuman sekarang. Jangan. Saya tak setuju saya. Kalau anda mengatakan kluster itu kluster mahkamah, jelas. Tetapi janganlah kita mengatakan orang itu bersalah kerana tidak ada sesiapa pun boleh dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Sebab itu saya katakan saudara, macam kes berlaku pada Presiden UMNO, mereka bersorak selama hari ini, Datuk Zahid itu, Datuk ini, sedangkan mahkamah tak buat keputusan. Jangan saudara, tak baik. Kita harus berlapang dada melihatnya sekarang. Macam di Kelantan. Saya bukan nak menuduh saudara, tapi apa yang tular. Saudara Mak Hussein hantar pada saya tengok tular. Benarkah begitu? Katanya saudara bahawa ini syarikat air Kelantan Sdn Bhd berhutang dengan Tenaga Nasional sejumlah 35 juta. Di tempat loji-loji air semua charge untuk bil elektrik 35 juta. Tak berbayar. Tapi dalam waktu yang sama mereka boleh bayar pula untuk sagu hati IDVT 10,000 seorang untuk lembaga pengarah. Itu yang saya dapat. Jadi saya kata tak, ini yang saya kata patutnya dipikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat air Kelantan Sdn Bhd. Kerana ini menyangkuti soal kehidupan rakyat. Jangan main-main. Tidak nanti sepanjang kehidupan anda disumpah. Itu keadaan saya. Dan saya melihat sejak akhir-akhir ini nampak gayanya terdedah macam-macam cerita. Ini memang agak mengundang amarah saya. Saya memang marah apabila melihat kebejatan, salah laku, orang yang berlaku tidak amanah, pecah amanah. Amanah rakyat akhirnya dikhianati. Amanah negara dikhianati. Mereka bekerja memikirkan untuk mencari kekayaan sendiri. Hari ini saya melihat laporan bagaimana seorang penolong akaunten Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedah, katanya malam tadi telah pun ditahan oleh pihak berkuasa kerana pecah amanah. Katanya sekitar 24.8 juta sejak 8 tahun. Artinya selama 8 tahun dia bekerja sebagai penolong akaunten atau penolong akaunten di Kesedah. Lain tak ada sakau duit Kesedah. Sedangkan Kesedah itu ditubuhkan untuk Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Kesedah. Kenapa jadi begitu? Menurut Ketua Polis Kelantan, Saudara Datuk Muhammad Zaki Harun, suspek ditahan di rumahnya di Bandar Gua Musang dan direman selama 7 hari mulai hari ini saudara. Dan ini adalah susulan laporan polis yang diterima petang semalam berkaitan salah laku oleh kaki tangan Kesedah. Di Gua Musang saudara. Ia berhubung kehilangan wang kerajaan yang diuruskan oleh bahagian kewangan Kesedah melalui kumpulan wang amanah dan kumpulan wang pembangunan sejak Disember 2016 hingga Mei 2023. Apa benda ni? 8 tahun kerjanya lain tak ada. Saudara Aus Firau tidak. Saya tak boleh kita. Saudara tuduh kita tak baiklah. Asal berkaitan dengan Kelantan mesti ada hal. Saya tidak mau menuduh itu. Saya rasa ini sikap individu. Saya minta warga kita, bagi mereka yang ada gaji, bukan gaji kecil-kecil. Apa nak jadinya? Betul saya setuju dengan Zainal Abidin Umar. Tak ada kerja lain.
Lepas satu kebijatan timbul. Saudara Amin Nur Azmi, dia kata Menteri Pertanian carilah yang ada kelayakan Agrobreeze. Jadi keadaannya, apakah penempatan menteri-menteri ini tak kena pada tempatnya? Tapi bagaimanapun ini dah 8 tahun berlaku. Saya tidak mau menuduh, kita tak boleh tuduh kerajaan kerana sikap kebijakan orang individu. Cuma kalaulah pimpinan itu, kerajaan yang dipimpin, mereka prihatin dan sentiasa meninjau, memantau tentang kegiatan pekerja-pekerja ataupun mereka yang beri amanah, saya rasa tak berlaku lah begitu. Ya, saudara Wan Hizam, betul sikap individu tak jujur dan tak amanah. Ini sikapnya saudara. Saya amat kecewa.